Selamat sejahtera. Kami kumpulan 1 akan membentangkan hasil kajian bagi subjek makroekonomi, iaitu inflasi dan tindakan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi mengatasi masalah ini. Pada awal tahun 2020, bulan Mac, Malaysia digemparkan oleh kemunculan virus baru yang berbahaya sehingga memudaratkan manusia, iaitu Coronavirus Disease 19 ataupun COVID-19 yang dinamakan oleh Organisasi Kesihatan Dunia atau WHO. Akibat COVID-19 yang merebak secara berleluasa sehingga hari ini pada tahun 2022 bukan sahaja memberi kesan tetapi impak yang kuat terhadap kesihatan manusia. Ia juga turut menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia, mengakibatkan berlakunya masalah inflasi. Jadi, dalam pembentangan ini, kami kumpulan 1 akan membuat pembentangan mengenai isu ini dan kami juga akan membincangkan rancangan Malaysia ke-12 Kerajaan Malaysia untuk menghadapi masalah ini. Kajian kami adalah mengenai situasi inflasi di negara kita sepanjang tempoh penularan COVID-19 yang berlaku pada 2019 dan masih merebak sehingga kini. Selain itu, bagaimana kerajaan menangani masalah ekonomi ini dengan rancangan Malaysia ke-12. Bagaimana penilaian kerajaan terhadap masalah ekonomi dalam fasa membaik pulihnya. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam ekonomi. Dengan kata lain, terlalu banyak wang yang memburu barang yang sedikit. Inflasi biasanya menunjukkan harga-harga konsumen. Inflasi juga diukur dari 0% hingga 100%, merangkumi inflasi ringan, inflasi sederhana, inflasi berat dan hyperinflasi. Inflasi juga menyebabkan kuasa beli pengguna iaitu isi rumah melemah, gangguan terhadap fungsi wang dan melemahkan semangat menabung serta turunnya produksi barang. Sepanjang tempoh di mana seluruh dunia menghadapi krisis melawan COVID-19, pergerakan ekonomi seluruh dunia mula lumpuh dan membawa kepada inflasi terutamanya. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan ini disebabkan oleh penawaran barang dan perkhidmatan lebih rendah berbanding penawaran wang yang ada dalam pasaran. Impak inflasi telah menjejaskan pendapatan isi rumah, firma mula kekurangan dana dan memberi kesan dalam penawaran barangan dan perkhidmatan serta menyebabkan banyak sektor perniagaan mengalami kerugian. Dalam fasa awal COVID-19, kerajaan turut tidak dapat mengawal kenaikan tingkat harga umum kerana kejatuhan ekonomi secara global akan mempengaruhi Malaysia secara tidak langsung. Akibatnya, kuasa beli pengguna telah menurun dan aktiviti ekspor barang turut berkurangan kerana biaya ekspor menjadi semakin mahal. Semasa inflasi, Bank Negara cenderung mengurangkan bekalan wang bagi mengurangkan pertumbuhan ekonomi. Ketika pandemik dijalankan, semua bank pusat seluruh dunia mengambil pendekatan mengurangkan kadar faedah bagi menyebabkan aktiviti pelaburan swasta meningkat dan seterusnya mengurangkan tekanan pada harga umum. Apa yang menyebabkan inflasi ini? Penyebabnya adalah permintaan masyarakat terhadap pelbagai barangan meningkat, turut dikenali sebagai demand inflation dan juga timbul dari peningkatan kos pengeluaran barang dan perkhidmatan iaitu merupakan cost inflation. Di samping itu, kuantiti permintaan bagi perkhidmatan juga turut jatuh akibat fasa berkurang dan sekatan pergerakan di seluruh dunia melumpuhkan aktiviti mengimport dan mengeksport barangan. Untuk maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan kadar inflasi di Malaysia, jangkaan telah dibuat bahawa kadar inflasi akan stabil pada aras yang rendah iaitu purata sebanyak 2.1% pada tahun 2022 berikutan prospek ekonomi yang semakin baik seiring dengan jangkaan pemulihan ekonomi. Walau bagaimanapun, pada bulan Mac 2022, kadar inflasi di Malaysia meningkat kepada 2.2%. Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengesahkan bahawa indeks harga pengguna Malaysia telah menyaksikan peningkatan sebanyak 2.2% daripada 122.9 pada Mac 2021 kepada 125.6 menurut Kementerian Kewangan dalam laporan tinjauan ekonomi 2022 yang dikeluarkan baru-baru ini. Permintaan penggunaan barang dan perkhidmatan oleh isi rumah dijangka dapat disokong oleh dengan andaian persekitaran pekerjaan yang lebih baik. Unjuran pertumbuhan aktiviti pelaburan swasta dan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 iaitu juga dikenali sebagai RMK12 akan meningkatkan permintaan dalam negeri menurut Kementerian Kewangan lagi.
Perbincangan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kadar inflasi. Disebabkan wabak COVID-19 yang menyebabkan banyak aktiviti ekonomi terbatas, terutamanya di sektor pembuatan. Kesannya, jumlah keluaran ataupun GDP negara Malaysia telah jatuh secara mendadak iaitu dari 364.7 bilion USD pada tahun 2019 kepada 336.7 bilion USD pada tahun 2020. Dengan kemelesetan ini, pihak kerajaan juga telah membuat keputusan untuk mengurangkan kadar bunga dari 3.25% pada 2019 kepada 1.75% sepanjang tahun 2020 dan 2021. Ini telah menyebabkan jumlah wang dalam peredaran meningkat pada kadar yang tinggi. Dalam masa yang sama, kadar bunga yang rendah menggalakkan pinjaman. Apabila permintaan domestik di Malaysia kembali pulih dengan pembukaan semula ekonomi dan pemulihan pendapatan masyarakat yang telah jatuh disebabkan wabak COVID-19, maka kadar inflasi akan meningkat lagi kerana permintaan yang tinggi untuk jumlah barang dan perkhidmatan yang sedikit. Inflasi ini dipanggil sebagai inflasi tarikan permintaan. Tetapi, perkara ini perlu berlaku agar ekonomi Malaysia boleh kembali pulih dan mampu bersaing pada masa yang akan datang. Seterusnya, perbincangan mengenai tindakan kerajaan menghadapi masalah inflasi. Kerajaan telah membuat pelbagai tindakan untuk mengatasi masalah inflasi tersebut. Yang pertama, apabila inflasi tolakan kos berlaku, kerajaan mengambil tindakan dengan melaksanakan dasar sebelah penawaran. Sebagai contoh, kerajaan menggalakkan firma-firma supaya menambahkan penawaran masing-masing melalui pengurangan cukai, galakan pelaburan dan sebagainya. Pertambahan penawaran agregat akibat daripada dasar sebelah penawaran akan menurunkan tingkat harga umum dan akhirnya mengatasi masalah inflasi tolakan kos. Seterusnya, apabila inflasi tarikan permintaan berlaku, kerajaan menangani masalah tersebut dengan melaksanakan dasar fiskal menguncup. Apabila kerajaan menaikkan cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, kemampuan membeli masyarakat akan menurun. Hal ini akan mengurangkan perbelanjaan agregat dan permintaan agregat. Pengurangan permintaan agregat akibat daripada dasar fiskal menguncup akan menyebabkan harga umum dan akhirnya masalah inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. Kesimpulannya, secara tuntas dapat kita lihat perkara yang memberi impak besar terhadap negara kita setelah 3 tahun Malaysia berjuang dengan krisis wabak COVID-19. Selain kehilangan sebanyak hampir 40,000 nyawa dengan jumlah kes yang menghampiri 5 juta, berbagai perkara dan sektor lain juga turut terjejas akibat wabak tersebut. Dan yang paling tergugat ialah sektor ekonomi seperti pelancongan, pertanian, perdagangan dan penternakan. Kegawatan ekonomi yang muncul menyebabkan berlakunya inflasi yang meningkat secara mendadak dan memberi kesan negatif, terutamanya kepada golongan B40 seperti peniaga kecil, graduan, golongan berpendapatan rendah dan golongan yang bekerja sendiri. Terdapat juga beberapa golongan yang kehilangan pekerjaan sehingga terpaksa menceburi bidang baru ataupun melakukan 2 kerja dalam satu masa demi kelangsungan hidup. Inflasi yang timbul merupakan isu yang amat besar dan sukar untuk dikawal. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan telah mencuba dengan sehabis baik bagi menangani isu ini dengan memperkenalkan rancangan Malaysia ke-12 dengan 9 fokus utama sebagai salah satu usaha pihak kerajaan. Faktor-faktor lain seperti kadar pengangguran dan perdagangan antarabangsa juga turut terkesan yang secara tidak langsung menambah buruk lagi situasi ekonomi di Malaysia. Justeru, setiap pihak haruslah menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi membendung krisis ini daripada terus berlanjutan dan bertambah kritikal.